Penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada rancangan pagi, mukadimah pagi hari ini kita membicarakan tentang talak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talak. Sebuah benda yang halal sisi Allah ialah talak. Insya-Allah kita membicarakan talak. Kepada siapa talak? Siapa berkuasa tentang talak? Bagaimana isteri memohon untuk melepaskan diri dengan talak? Apakah kuasa pada suami itu mutlak untuk menalak isterinya? InsyaAllah kita akan bicarakan pada sidang rancangan mukadimah pagi sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton mukadimah pagi pada pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita membicarakan tentang ketentuan talak. Sebelumnya, eloklah kita membaca satu petikan ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan mengenai talak, yang membicarakan tentang talak. Sedikit makna yang kita ambil iaitu at-talaqu marratan, yang berarti talak yang boleh dirujuk adalah 2 kali sahaja. Fa imsakum bima'rufin, sudah itu bolehlah ia rujuk semula. Fa imsak, bolehlah kita memegangnya. Au tasrihum bi ihsan, ataupun kita melepaskannya. Jadi dia bagi can dekat talak ni hanya 2 kali saja. Sebab itulah Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, salasun jiddun wa hizlahunna jiddun an-nikah at-talaq wa raja'. 3 perkara yang sungguh-sungguh pun jadi, tak sungguh pun jadi. Apa dia? Nikah, talak dan raja'. Jadi benda ni jangan kita main-main. Baik. Dalam pada itu marilah kita melihat apa itu sebenarnya talak. Talak ni yang jelasnya melepaskan, ataupun segi syarak ataupun di segi suami isteri kita, melepaskan ikatan di antara suami dengan isteri. Baik. Dalam membicarakan bab talak ini, dalam kitab-kitab turas banyak membahagikan, ya. Terbahagi kepada 2. Yang pertama, talak yang memerlukan upah ataupun tebus, yang dinamakan khulu'. Dan satu lagi jenis talak iaitu talak yang mengurangkan bilangan talak. Baik. Sebelumnya marilah kita membincangkan apa itu khulu'. Khulu' ini maksudnya melepaskan, ya. Jadi isteri dia nak mohon cerai tak boleh. Jadi dia menggunakan khulu' ini untuk melepaskan dirinya. Selalunya di dalam mahkamah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pihak-pihak yang merasakan rumah tangga mereka tidak dapat membahagiakan rumah tangga mereka, mereka memfailkan menggunakan Seksyen 47, iaitu persetujuan perceraian bersama. Namun demikian, yang kita maklum bahawa kuasa cerai ini di tangan suami. Jadi kalau suami tak mau cerai, susahlah. Oleh sebab itu,
jika ada tawaran kepada suami untuk menceraikan, inilah dinamakan khulu'. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat ya, banyak kes ya. Jadi kalau tak mau cerai ditawarkan begitu begini. Tapi dalam kitab dia kata mata a'tini alfan fa anti taliqun. Bila kamu beri dekat saya 1000, maka tertalaklah kamu. Ataupun dia mengatakan dalam kitab, dia kata in au iza a'tini alfan fa anti taliqun. Bila kamu memberikan atau memberikan, jika memberikan kepada saya 1000, maka tertalaklah kamu. Jadi itu di antara tebus talak. Amalan kita di dalam seharian dalam mahkamah pun, bila kes-kes yang tak dapat selesaikan secara suka sama suka ataupun kedua belah pihak bersetuju, maka pihak peguam ataupun yang cerdik pandai ya, menyarankan membuat khulu'. Ya. Dalam membuat khulu' ni, dalam pengamalan kita, kita ada sirah, maksudnya ada ucapan ya. Maksudnya suami minta ke isteri, contoh seumpamanya RM4,000 ya. Jadi ada tawaran, ada permohonan. Jadi contohnya begini ya, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada mukadimah pagi ini, jika suami menawar, kalau kamu nak cerai aku, kalau kamu nak minta cerai, boleh bayar dekat saya 10,000. Jadi pengamalan kita akan buatlah satu kertas. Okey, suami minta 10,000. Aku serahkan wang RM10,000 ini untuk tebus talak ke atas diriku. Maka suami pun dia terima duit tu, dia bilang, aku terima wang RM10,000 ini, maka tertalaklah kamu Fatimah binti Abu seumpamanya. Itu yang dinamakan dengan talak khul'i, maksudnya tebus talak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit sebanyak yang kita faham tebus talak. Jadi kita akan lihat lagi ya, bukan mudah, bukan semua kes kita boleh tebus talak ya? Sebab dalam satu hadis pun Nabi mengatakan Al-mutala'at hunna munafiqat. Orang yang tebus talak ni, kata mereka, iaitu mereka ini perempuan yang munafik. Tetapi saya nanti kata saya pula munafik ya. Tetapi dengan dua syarat ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini pada hadis yang saya bacakan tadi, iaitu al-mukhtala'at hunna munafiqat. Apa maksudnya? Orang-orang yang tebus talak. Siapa ni? Isteri. Hunna munafiqat. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Itu hadis Rasulullah, tuan-tuan, puan-puan di rumah. Jangan pandai-pandai kita nak menebus talak. Walaupun begitu, yang dibolehkan dalam Islam, yang dibolehkan dalam pengarang-pengarang kita, boleh ya, boleh. Jangan kata tak boleh, boleh. Yang dengan dua syarat, iaitu yang pertama, saya ni tergagap sikit lah bila nak bicara tentang khulu' ni, sebab hari-hari dah bicara soal macam ni ya. Jadi tuan-tuan dan penonton di rumah, tuan-tuan kena ingat dua perkara yang dibolehkan untuk kita khulu'. Apa dia? Yang pertama iaitu seorang perempuan ataupun isteri yang tidak boleh menjalankan kewajipannya sebagai seorang isteri. Maksudnya, kalau dia bersama suami dia akan mendatangkan maksiat, akan mendatangkan huru-hara ya? Suami nak bersama dia tak boleh, dia sakit, tak boleh melakukan hubungan seks dan sebagainya. Apa guna perkahwinan? Jadi dibolehkan dalam tebus talak ini. Maka yang kedua pula yang dibolehkan, iaitu apabila suami bersumpah ya. Suami bersumpah, kalau kamu buat benda ini, seumpamanya, kalau Minah bercakap dengan boyfriend Minah lagi, maka abang akan talak 3.
Jadi berat tu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kata pengarang dalam kitab ini, dibolehkan untuk menebus talak supaya lepas nebus talak bererti ia telah kosong. Ia kena kahwin semula. Berarti tak ada lah yang sebelum ni kata abang nak talak 3 apa, yang itu dah selesai. Jadi 2 perkara ini saja yang dibolehkan untuk perempuan-perempuan untuk menebus talak. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini, Allahu Akbar ya, ramai ya wanita-wanita yang tidak suka dengan suami, tidak puas hati dengan suami, dia memohon untuk tebus talak. Suami ni pula lambat lepas. Lambat kalau isteri suar duit sikit, saya setuju cerai. Itulah yang kita hadapi pada hari ini ya. Selalunya dalam perkahwinan kita tak sangka ya. Perkahwinan ni bukanlah mudah yang disangkakan ya. Bukanlah susah nak hidup bahagia ni sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada khuluk ini tadi, kita tengok pada hari ini bila dia tak suka dekat suami dia sanggup bayar. Ataupun trend sekarang, dia isteri orang, dia nak kahwin dengan orang lain yang dia suka, jumpa boyfriend handsome sikit pada lelaki dia ke, baik sikit ke, take care, ambil hati, pandai sikit, lelaki rumah tak sopa yang macam dia nak, tak ada cara lain, dia tebus talak. Inilah pelakuan yang kita tengok pada hari ini. Alangkah sedihnya kalau keadaan ini berterusan ya. Jadi macam ni, inilah yang namakan yang munafik ya. Munafik ni apa? Bila bercakap dia berdusta, bila berjanji dia khianat. Inilah, janganlah kita menjadi seorang pentebus talak atau isteri yang munafik. Kita tengok pada hari ini ya, kehidupan pada hari ini ya, berkahwin ya, akhirnya tak bersetuju ya, dicadangkan khuluk. Tetapi suami pun ada hak no? Sebab apa, dalam penceraian ni, macam saya cakap yang awal tadi, bahawa talak itu tangan suami ya. Kadang-kadang suami ni dia keras ya. Kamu buat pergi macam mana pun, biarlah bumi ni Makkah 5 ke 6 ke, saya tetap tak cerai awak ya. Jadi inilah khuluk. Jadi kita tengok sekarang apabila isteri mencadangkan untuk tebus talak, suami dah buka mata ya. Dia nampak kalau dapat bayaran ni boleh kahwin lain ya. Jadi selalunya suami bila isteri nak mohon cerai, dia tidak mau dia dirugikan. Oleh sebab itulah suami meletakkan seumpamanya 10,000, 20,000. Sebab apa dia kata, tuan, dia kata kalau saya nak cerai dia percuma, rugilah saya ya. Saya hutang public bank pun tak selesai, interest pun tak habis bayar lagi. Jadi saya mencadangkan kalau isteri saya nak cerai juga, boleh dia bayar dekat saya 10,000. Jadi pergi mahkamah, apa yang mereka perlu akan buat, selalunya dia ajar ya, apabila menggunakan Seksyen 47. Maksudnya ada jalan penceraian ya. Maksudnya bila tidak ada persetujuan pada Seksyen 47, persetujuan bersama tidak dapat, boleh gunakan Seksyen 49 ya. Sekarang Seksyen semua sama dalam negeri-negeri di Malaysia. Undang-undang keluarga Islam saya rasa semua sama ya. Boleh menggunakan Seksyen 49, iaitu cerai secara tebus talak ya. Apabila suami memohon 10,000, isteri pun kata, aku serahkan wang 10,000 ringgit ini untuk tebus talak ke atas diriku. Isteri pun kata, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ke rancangan mukadimah. Baik, pada perkataan ataupun sirah yang diucap oleh isteri tadi, aku serahkan wang 10,000 ringgit ini, maka tertebuslah aku dengan talak 1. Dia suami pun dia tengok, dia kira dah cukup 10,000.
Dia pun kata, aku terima wang RM10,000 ini, maka tertebuslah kamu Minah binti Abu. Apa akan jadi lepas tu? Bila tebus talak saja sidang penonton di rumah yang dirahmati Allah sekalian, maka dia telah menjadi ba'in sukhra. Tak boleh rujuk semula. Baik, kalau gila talak macam mana? Inilah akibatnya bila tergesa-gesa. Jadi orang gila talak ni, kalau saya nak cerita kat penonton, teruk ya. Panjat rumah kita malam-malam, cepatlah kita, esok dah habis tarikh ni, dah habis edah ni, esok sehari kita. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Baik, apabila dia melafazkan aku terima wang RM10,000 ini, maka tertalaklah kamu Minah binti Abu tadi, maka jadi ba'in sukhra, iaitu tidak boleh nikah dalam masa iddah 3 bulan ya. Jadi kita kena faham, maksudnya dia nak rojok pun tak boleh ya. Kalau kita cerai biasa yang akan datang kita bicarakan, kalau kita nak kita boleh rojok isteri kita. Yang ini tidak boleh rojok. Itulah akibat daripada kita melakukan tebus talak. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi janganlah kita, kalau kita sebagai isteri, kita bersabarlah hidupnya. Janganlah kita menuntut talak, minta cerai tak tentu pasal ya. Sebab Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis ya, sesiapa isteri-isteri yang minta talak pada suaminya, maka tidak berbau syurga. Susah kan? Tetapi ya, kita tengoklah, kalau tak ada sebab tak boleh. Tapi selalunya wanita atau isteri-isteri ni, dia tak akan minta cerai kalau suami dia baik ya. Selalunya suami buat pangai ya, kahwin 25 tahun tu, belah burung tu, gila burung macam tu, sampai tak tahan isteri ya. Itulah tebus talak. Saya nak cerita bagi kat tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadilah suami yang baik, jadilah isteri yang baik ya. Sebab rumah tangga ni ya, dia umpama macam pinggan tau ya. Kalau dia retak sekali, dia tak akan bertangkuk semula. Tuan-tuan kena ingat, walaupun orang tu berkahwin 50 tahun, dia boleh cerita balik ya, dalam rumah tangga dia malam pertama first dia kahwin, walaupun usia perkahwinan dia sudah menjangkau 50 tahun. Begitulah rumah tangga. Ini soal perasaan ya. Kita janganlah menduka citakan perasaan orang lain. Macam kita lah kan, kalau kita tengok tak puas hati dengan seseorang, tak mungkin kita boleh tengok mata seseorang. Begitu juga kita dengan suami isteri ya. Apabila perasaan dan hati kita dah terasa susah nak diubati. Sebab itulah saya ingin menasihatkan kepada tuan-tuan dan penonton di rumah, jagalah rumah tangga kita ya. Sebab apa? Kita mengimpikan ya, rumah tangga yang bahagia hingga ke akhir hayat. Kita kena ingat ya, orang lelaki kena ingat ni, kahwin ni biarlah sekali ya. Jangan pula cakap depan orang, ini isteri pertama saya ni, padahal isteri seorang tu dah. Tapi kata-kata tersebut sebenarnya seorang perempuan dia tak boleh tahu ya, jiwa perempuan tak boleh terima. Jadi kalau ada suami-suami tengok di rumah, hargailah isteri kita. Jangan esok-esok bila kita dah berkelahi, susah ya, susah ya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila berkelahi, apabila tak bersetuju, pergi mahkamah berkelahi-kali, inilah munculnya tebus talak ni. Sebab apa? Persetujuan di bawah Seksyen 47 itu, persetujuan bersama tak mau, maka dicadangkan pada Seksyen 49, penceraian secara tebus talak. Tuan-tuan dan perempuan, tebus talak ini dibolehkan ya. Sebab dalam satu hadis yang bermaksud daripada isteri Sabit bin Qais, ya Rasulullah, sesungguhnya Sabit bin Qais ini tidak saya cela budi dan agamanya, tetapi saya tidak tahan marahnya. Kemudian
Nabi bertanya tentang apa yang pernah dia ambil dari suaminya. Ia menjawab kebun. Lantas Nabi bertanya, apakah kamu mengembalikan kebun itu kepadanya? Ya, maka menjawab bersabdalah Nabi kepada sahabat, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia. Maksudnya, dibolehkan ya. Jadi kalau kita nak cerai dengan suami, dibolehkan tebus talak ya. Tapi kena ingat, janganlah kita menjadi seorang isteri yang munafik, seorang isteri yang munafikan khalisan. Kerana kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala esok. InsyaAllah berjumpa kita lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.